Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Iaitu yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul merasakan tidak ada hidupku melainkan hidupmu ya Allah. Tidak ada lagi kehendakku melainkan kehendakmu ya Allah. Tidak ada kudrat kuasaku melainkan kuasamu ya Allah. Tidak ada pendengaranku melainkan pendengaranmu ya Allah. Tidak ada penglihatanku melainkan penglihatanmu ya Allah. Tidak ada perkataanku melainkan perkataan kalammu ya Allah. Dan tidak ada semua lahul mawjud, semuanya tidak wujud melainkan yang wujud, yang ada keesaanmu ya Allah. Jadi kita bersyukur kalau kita dapat duduk situ. Kalau tu maknanya sepatutnya kita duduk di situ. Kalau sekiranya kita tidak duduk di situ, maka adalah kedirian kita. Kita menyangka kita hidup. Makna berlawanan dengan tauhid, iaitu kita tidak mengesakan dia. Sebab ada kita, ada dia. Seolah-olah ia memerlukan kepada kita untuk mengesakan dirinya. Padahal sebenar-benar tauhid itu adalah dia mengesakan dirinya. Qul huwallahu ahad. Kata itu adalah dia yang menyuruh kehendak dia, dan yang berkata-kata itu tidak lain dirinya, dan dia berkata-kata pada dirinya, iaitu yang adanya ahad, esa dirinya. Jadi istilahnya bila kita faham itu dinamakan beruntung. Sebab kita tahu hala tuju kita. Untuk kita hidup kita ni manifestasikan, menzahirkan, mentajalikan, menunjukkan yang dia yang ada, bukan kita. Tetapi kita selalu bermain dalam kehendak-kehendak kita sebab kita tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni kan datang pada dia. Maknanya kita datang pada dia, kembali kepada dia. Maksudnya tadi, kita ni tidak ada. Maksudnya tadi, kita datang daripada Allah. Datang, mana kita datang? Kita tak ada lah. Dia yang mendatangkan, menzahirkan kita. Maknanya kita ni tidak ada. Dan nanti, yang tu kembali kepada dirinya juga. Iaitu menunjukkan, kalau kita faham berdasiasat makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat ni dikhususkan supaya kita sentiasa tidak ada merasa kedirian kita. Maknanya, kemana pun kita pergi, kemana pun kita datang, kemana pun kita nak pulang, dia nak menunjukkan dia kepada dia. Dan kalau kita faham tu, saya cakap tadi, tak kemana-mana pun, kemana pun kita pergi, dia, bukan ada kita. Tapi bila ada kita nampak ada perantara, ada engkau, ada aku. Tapi kalau kita duduk betul-betul tauhid,
Tidak ada lagi antaraku dan antaramu. Melainkan yang ada keesaan. Tak ada lagi antara. Kalau kita solat, Allahu Akbar. Kita sujud. Kita nampak seolah Allah kat depan. Salah. Atau kita rasa-rasakan Allah ni ada di kanan, ada di kiri, di atas, di bawah. Tak boleh. Habis macam mana cara dia? Itu kata tadi, binasakan diri. Sebab kau tak ada pun. Jadi kalau kau berdiri itu adalah sifat qiyamuhu binafs. Dia yang mendirikan kau. Yang ada dia berdiri tadi untuk nak mengagungkan sifat jalal dia ke apa, sifat agung dia ke, dia nak membesarkan dirinya. Itu kita nak duduk, nak faham di sini pun. Kalau kena ni time penghujung zaman ni, akhir zaman kita ni, susah manusia nak faham. Sebab dia dah dihidangkan dengan belas tahun, 20 tahun dengan ganjaran hingga dia lupa. Sebenarnya hala tuju sebenarnya kita ni la ilaha illallah tak ada. Jadi kita ni menzahirkan dia lah. Ini nama dia tadi kita lillahi ta'ala tadi. La haula wala quwata illa billah. Ini betul-betul kita mengesakan Allah tu biar sampai tak ada diri kita. Sampai dinding zat tauhid. Bukan kita kaji zat. Dinding zat tu tadi maknanya dah dia ajalah. Kita dah sampai hilang Allah leburkan kita, baru kita dapat rasa begini rupanya aku ni kosong je, tak ada apa. Awal aku sampai akhir aku, zahir aku, batin aku kosong, semua diisi oleh penceritaan Allah nak ceritakan diri dia. Tapi degil kita ni masih lagi, kalau tak belajar lagi lah. Dia menyangka dia buat baik, dia buat minta balasan dia kata macam, bukan saya cakap tak ada balasan Allah, bukan. Tapi engkau tak dapat lah maknanya apa hala tujuan hidup sebenar. Engkau bagi engkau hala tujuan sebenar upah ganjaran upah. Padahal Nabi bawa la ilaha illallah. Baru Muhammad Rasulullah, Adam Nabiullah, Nuh Musa Rasulullah, semua ada. Mestilah. Sekarang la ilaha illallah kita tak beres lagi. Kita dah ganjaran tu ganjaran, kita nampak ganjaran, kita tak nampak yang lebih manis daripada ganjaran-ganjaran yang tadi tu. Itu semua betul. Bukan Allah nak kata tu, bukan Allah mengatakan tu betul lah ganjaran, tapi Allah nak jadikan ganjaran yang tu tadi sesuatu tu supaya kita faham nilai yang menjadikan ganjaran tu lebih tinggi. Tapi kita tak faham la ilaha illallah tu, pasal kita dah melangkahi. Kita ingat tu rupanya tu istidraj. Maknanya engkau minta tu Allah bagi supaya engkau jauh dengan Allah. Malangnya nasib. Kita menyangka kita buat kat dunia ni, kita solat tengah malam, tambah solat sunat lagi, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah buat tiap-tiap bulan, bersedekah apa, kita harapkan tu ganjaran. Kita tak nampak masa kita buat tu siapa yang bagi kita rasa untuk kita dapat pergi. Rahmat siapa tu? Kita dapat solat tengah malam, tahajud tengah malam tiap-tiap hari, bertahun-tahun, ya. Apa dia? Itulah. Tapi ganjaran tu bukan ganjaran berbentuk makhluk. Surga selain daripada Allah Ta'ala tu semua makhluk. Kita belajar dulu kan. Apa saja pun melainkan Allah tu, kita pencipta. Bagus soalan ni pada, ya. Menjelaskan lagi. Maknanya apa pun yang kita minta semua tu, apa yang Allah jadikan tu adalah makhluk. Dan sebenar-benarnya aku yang menciptakan tadi. Aku menjadikan segala-gala tu supaya jangan kau berhenti di situ, kata Allah. Walaupun semua orang senang duduk di situ, tetapi aku jadikan tu bukan untuk engkau duduk situ. Engkau harus dengan wa qada rabbuka wa amma bi ni'mati rabb. Nikmat tak ada yang lebih besar nikmat dengan aku. Lebur dengan aku. Jangan ada merasa diri.
Jadi kita kena mohon pada Allah. Hanya Allah boleh anugerahkan kepada kita. Yang mustahaknya kita kena faham. Bila Allah dah suruh tu, pasti Allah akan bagi. Kalau kita tak pergi pun, Allah akan merendah diri, ajakkan, kembalilah kepada aku. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Allah merendahkan diri, panggil kita. Apatah lagi kalau kita betul-betul nak Allah. Lagilah Allah panggilan manja lagi. Gitulah kehidupan kita. Kehidupan kita ni adalah begitu. Jadi jangan kita tukar kehidupan kita ni. Kalau kita tukar selain daripada itu, yang kita tengok sekarang, manusia jadi berperangai waham, iaitu cinta dunia, takut mati. Pandai hafal. Ini yang berlaku sekarang, kita menghadapi manusia yang begitu. Bila dah terlampau cinta dunia, cinta lagi dunia, cinta. Macam-macam lah dalam dunia ni. Apa lagi? Apa yang cinta dunia? Macam-macam. Kedudukan, harta, lelaki, perempuan. Apa lagi? Macam-macam dalam dunia ni kita cinta. Sikit, lama Allah tu mana? Allah tu kat mana kita punya cinta tadi? Tu jadi penyakit tu akan datang. Macam ni sikit. Dah sudah semuanya Allah tu, untuk Allah tu mana kita punya? Untuk Allah pun kita gunakan untuk bukan Allah betul-betul. Bukan demi wajah Allah. Pasal kita tak mau cari kenal diri, kenal Allah. Kita nakkan ganjaran. Kita buat sesuatu ibadah. Ya Allah, bagi aku ni syurga, ya Allah, bagi. Bukan saya cakap syurga tak betul. Tapi bukan itu. Kita kena dapat ridha. Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha Allah. Setuju Allah macam mana? Engkau harus kembali pada Dia. Jangan kau rasa kedirian kau. Bila ada kedirian kau tak kembali kepada Dia. Sedangkan Dia selalu dengan kau. Engkau nak rasa ada dua, ada. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Jadi ini orang-orang golongan yang beruntung ni adalah orang yang dia di dunia lagi, dia dah nakkan Allah je. Untunglah kita bersyukur kepada Allah. Bukan kita punya amalan yang hebat, bukan. Itu semua pengisian Allah yang isi. Tapi yang kita bersyukur ni, Allah pilih kita dengan rahmat Dia, kita nak Dia je. Untung kita. Untungnya kita tadi dapat Allah. Jadi jagalah, jaga. Tu kata. Jaga jangan sampai masuk yang lain selain Allah dalam qalbun kita. Sebab memang kita rasa ada kedirian dia, makna kita yang keluar daripada tu tadi. Keluar daripada qalbun kita tadi. Tempat makam yang sedap tadi, rahsia tadi, kita sendiri secara tak langsung kita keluar. Ada diri kita je, dia keluar. Bila dia keluar, datanglah sihir, iblis, Ya'jud Ma'jud, Dajjal, semua macam-macam keliling kita, menunggu kita. Cepat masuk balik. Ya Allah, istighfar balik, ya Allah. Kalau kita layan, dia bawa cepat, jauh. Tiba-tiba dah jauh lah kita. Dia memang tunggu je, kita keluar je. Tapi kalau kita dengan Allah, tenggelam, lebur. Wahai iblis, wahai jin, wahai aku ciptakan semua makhluk yang ada, aku bagi kuasa untuk menyesatkan, kau tak ada kuasa. Kalau dia tenggelam dengan, dia dah tak ada ke dia. Rasulullah SAW, para sahabat, wali-wali Allah, dia semua dia jaga tu. Dia bukan boleh kita dapat terus. Dia, perjuangan dia hebat. Peperangan dia tu hebat. Itu kita nak kena faham. Kita tengok. Sekarang kita saya dah cakap tadi, kita jangan cari wajah iblis tu. Kita jangan cari wajah Ya'jud Ma'jud. Kita jangan cari wajah Dajjal. Kita jangan cari wajah orang Yahudi, orang munafik. Mana jangan cari. Tapi kita tengok dalam diri kita perangai itu. Itu lebih bahaya lagi yang perangai kat dalam, yang kufar dalam diri kita. Itu yang kufar dalam diri. Itu pasal kita nak kena kenal diri. Wa fi anfusikum, lihat. Banyak lagi sifat-sifat
iblis, sifat dajjal, semua berlegar lagi. Sebab kita tak dapat sir dalam qalbun kita. Jadi kita kena perangi benda tu, hadapi benda tu dulu supaya dapat kita tembus. Itu perlukan, tadi saya cakap tadi, perlukan pembimbing rohani. Kalau kita tak jumpa guru, kita tak tahu, kita dapat istidraj. Bahaya istidraj ni. Allah bagi apa kau nak? Bagi. Kau nak apa? Tapi kau ingat Allah sayang kau. Padahal Allah bagi tu, Allah bertambah jauh dengan Allah. Sebab perangai kau. Bukan Allah. Kau paksa Allah Ta'ala. Nak tu, nak ni, mesti dapat nak tu. Kau dah. Ya. Anak, seorang anak. Mak dia sayang dia. Mak nak duit dia. Tapi mak tu tahu kalau bagi duit, dia beli barang-barang tak elok. Ya. Jadi mak dia tak bagi. Bila penting nak beli barang yang elok, baru mak dia paksa mak dia macam. Jadi lama-lama mak dia dah tak kuasa nak layan, dia bagi lah. Dia bagi tu bukan rela dia. Dia bagi sebab biar bertambah anak dia degil sangat. Ibarat gitulah. Jadi Allah tadi, dia nak ngajar kita supaya faham. Bila Allah tak bagi sesuatu tu, Allah sayang. Dan jaga-jaga bila kita minta Allah bagi, jaga-jaga. Istidraj. Rasa kau dan menekan kau dah. Kau nak lawan hidup kau tak bagi aku gini, Allah kau mencabar. Ya, rupanya Allah bagi kau ingat, kau hebat. Rupanya sebenarnya hati kau mati dengan Allah. Kau dapat benda apa pun dia bagi, kau tak puas. Penyakit. Ni yang berlaku dalam kehidupan kita, berlaku. Bukan cakap aja ni. Allah akan bagi kepada kita kisah-kisah yang mana Allah ceritakan daripada Nabi Adam sampai ke Nabi-Nabi, sampai Rasulullah, sampai semua ada cerita-cerita yang diulang-ulangkan. Baik, buruk, tinggi, rendah, hina, mulia. Apa lagi? Tinggi, rendah, macam-macam semua ada kan? Dua lawan tu tadi, syurga, neraka. Itu je dia ulang. Adakah kita pandang antara kedua tu, kita rugilah. Bukan saya cakap benda tu tak betul. Dia akan ulang-ulang benda tu dua. Baik, buruk, tinggi, rendah, hina, mulia. Manis, masin, pahit, tawar. Apa lagi? Semua lawan. Kadang-kadang ada kala kita duduk kat manis. Kadang kita duduk kat pahit. Ada kala kita kena ujian. Ada kala kita dapat nikmat. Berulang tak benda tu? Kan? Jadi kau nak duduk kat mana? Kalau orang yang bijak, dia tak duduk antara dua tu. Dia akan berlaku benda tu, tapi dia tak duduk di situ. Dia duduk dengan siapa yang menzahirkan baik dan buruk tadi. Syurga dan neraka tu. Siapa? Jadi dia duduk dengan Allah. Jadi dia tak risau. Tu kata tadi. Jiwa dia tenang bila dengan Allah. Kerana dia tahu. Itu semua Allah Ta'ala nak ceritakan. Nak ceritakan hina-hina lah. Nak ceritakan mulia-mulia lah. Itu dia duduk. Kita masalah, kita nak baik-baik mesti baik. Dan bila buruk, kita protes. Itu yang jadi kita, hidup kita ni, innal insana lafil, jadi dalam kerugian. Ipan Ipan nanti 6.30 naik nak bawa Umi punya buah Sekarang. Cepat awal sangat. Matikan. Alhamdulillah. Itulah sikit tadi mukadimah ya. Maknanya kita serah. Setiap kali mukadimah kita serahkan betul-betul, tak ada kan betul-betul. Jadi sampai kita duduk tu kita jaga. Jaga maqam tu, minta Allah Ta'ala teguhkan, minta Allah Ta'ala dia maha memelihara al-hafiz, pelihara kita supaya teguh, daim, berterusan, tak ada rasa kedirian kita. Sebab kita dah dibagi, disingkapkan oleh Allah alam ghaib, iaitu Allah tu tadi. Kita dah nampak kalau syurga tu nikmat 100, Allah tu yang menciptakan syurga tu tak tahu nak cerita dia punya nikmat dia. Tak dapat nak cerita. Kalau syurga pun nikmat dia pun tak dapat nak diceritakan kenikmat. Apa lagi yang menciptakan. Jadi kita dapat tadi Allah buka, singkapkan ghaibul ghuyub dia tu tadi. Kita dapat tenggelamkan dia. Ya Allah.
Dah di dunia lagi kita dah merasakan. Bukan duduk ke alam akhirat. Kita duduk maknanya dah pencipta antara dunia dan akhirat. Kita tidak duduk kat dunia dah. Kerana rahmat Allah, dia perkenalkan diri Allah. Jadi kita tak duduk di dunia. Walau kita duduk kat dunia orang nampak, walau kita akan pergi ke akhirat satu masa, tapi kita dah melangkahi bila Allah dah singkapkan. Mukasyafa ghaibu. Dia buka mukasyafa. Kasyaf. Dia yang singkapkan, tidak kita langsung tak tahu. Tapi bila dia kasyafkan baru kita, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Engkau yang tahu memuji dirimu, ya Allah. Tak tahu kita nak cakap. Nikmatnya tadi tenggelam. Terus kita kata, macam mana Nabi Musa tadi, dia tenggelam dalam cahaya Allah. Lebur dia 40 hari. Bila sedar, dia kata dia yang paling kuat beriman kepada Allah. Bila rupanya dah tenggelam dalam kebakaan Allah, hilang diri kita. Lepas tu kita punya kekuatan Allah bagi. Sebab kita kekuatan tu bukan ada kita dah tak ada rasa kedirian, itulah kekuatan yang asli. Pendengaran yang asli. Kita mendengar dengan pendengaran dia, kita melihat dengan penglihatan dia, kita berkata-kata dengan kalam dia. Cukup manis waktu tu. Tak dapat nak digambarkan. Ya Allah Ta'ala sembunyikan kenikmatan tu tadi. Hanya orang yang dia bagi tu. Gitulah Allah Ta'ala nak kepada kita semua. Nak kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dah tunggu wafat, dah sakaratul maut baru nak. Orang yang cerdik masa hidup lagi dia dah matikan diri untuk berada di sisi Allah. Tak ada rasa kedirian. Untunglah tu orang bijak kata Nabi. Tapi kalau orang yang degil, dia pendusta, nanti bila dah mati, nanti baru dia minta hidup balik. Mana boleh. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat Allah lah, masih hidup lagi kita dah. Kita tidak duduk, ibaratnya kita tidak duduk kat bumi, kita tidak duduk di akhirat. Tapi kita duduk dengan pencipta tu. Antara dunia dan kita duduk Arab. Irji'i ilah, kita dah syukurnya kepada Allah. Jadi itulah kehala tujuan kita. Bila dia jadikan kita tak lain, mengesakan dia, adakan dia aja. Tak mau ada rasa kedirian. Ada je kita cepat. Bagi kita tu salah besar. Cepat kita nak. Jadi dia itu bagi kita maknanya azab. Kita hukum sebab kita dah dibagi pilihan. Hukuman tu lebih besar lagi bila kita ada rasa kedirian. Memang betul. Ini saya rasa sendiri. Orang lain tak rasa, tu masing-masing punya hal. Saya kalau duduk ada rasa kedirian, memang azab saya rasa. Saya akan menangis, saya akan takut. Ya Allah, macam mana ni aku dah rasa ada. Nak mula rasa ada pun kita dah. Sebab kita tahu tu tempat azab. Bila ada rasa diri nak masuk, ada diri tu azab bagi kita. Kita dah rasa dah. Lebih azab daripada segala azab tadi. Tu tadi. Macam-macam nak cakap tak boleh. Sebab dia dah bagi dia punya disiplin tu. Allah Ta'ala dah ajar dia punya akhlak tadi. Mana pernah Allah tinggalkan kita, mana pernah dia sentiasa. Mengapa kita pula? Jadi itulah yang tadi kefahaman tu dia ajar akhlak untuk supaya kita bertambah akhlak dengan dia, tak ada rasa diri kita. Kalau ada rasa diri kita, kita minta tu itu jadi bila akhlak kita buruk, datang-datanglah benda-benda yang lain. Mengajak kita ke arah yang lebih teruk lagi. Jadi kita jangan salah siapa-siapa, iblis ke. Dia dah memang posisi dia gitu. Cuma kita kena faham, kita yang mengeluarkan, adakan diri kita. Sebab padahal kita kata la ilaha asyhadu alla, aku mengakui tak ada melainkan ilah. Tapi Allah bukan nak lihat perkataan kita yang banyak. Bukan saya cakap tak boleh sebut, tapi amaliyah kat dalam dia tadi. Kita setiap detik kita rasakan membosan, kita naik turun nafas kita, naik turun semua dia bukan kita. Hidup tadi kita tengok. Tak ada aku tadi.
Walaupun datang macam-macam nak ajak kita nikmat ke apa benda, kita tak salayan. Sebab ini yang lebih mustahak dijaga. Jangan isikan selain tu. Ada selain tu cepat. Biasalah kita mudah keluar. Masuk balik. Jangan layan lama-lama sangat. Masuk balik cepat. Jangan layan lama-lama. Ya Allah, Engkau yang naik keturunkan nyawa. Engkau yang pegang nyawa aku, nafas aku, ya Allah. Kita nampak Allah Ta'ala yang pegang nyawa. Pernah dengar hadis yang kata Nabi kata, demi nyawa aku di tangannya. Sebelum Nabi nak cakap sesuatu kan, ada Nabi cakap, demi nyawaku yang di tangannya. Kenapa? Sebab Nabi nak merasakan dia tak ada apa. Nyawa dia, hidup dia dipegang oleh Allah 100%. Nabi SAW tu lebih kenal Allah, lebih takut dan lebih sayang, cinta kepada Allah. Dan lebih nikmat dengan Allah. Sebab dia yang paling tahu, paling kenal Allah. Sebab Allah mendidik dia. Yang didik Rasulullah, kita pun bila kita mula belajar dengan mursyid, guru-guru, bila kita dah faham, kita dah langsung dengan Allah. Bukan mana dengan guru. Guru tu hanya menceritakan asas-asas je. Bila dah cukup masa kita dah dapat, kita dah langsung. Dia tak mau kita ni, mursyid tu bergantung pada mursyid. Guru mursyid tak mau. Dia nak kita betul-betul kepada Allah. Cuma dia tunjukkan jalan tu tadi. Engkau ada kelemahan ni lagi yang dia tunjukkan. Sampai dah tak ada nanti, kau langsung. Jangan kau ingat-ingat aku lagi. Tak boleh. Sebab itu yang nak dikabarkan, itu yang lebih penting. Baru lega dia. Pindah lagi ajar yang lain. Rasulullah gitu. Dia nak umat dia gitu. Bila umat dia dapat ni, dia lega. Dia pindah umat lain lagi. Selagi tak dapat ni, Nabi belum lega lagi. Sujud minta pada Allah, umatku, sayang dia yang gitu. Allah begitu juga. Allah panggil berapa kali, berapa banyak Allah panggil. Hari-hari Allah panggil kita. Kalau ada yang panggilan dalam solat tu, azan lah kan. Azan. Bagaimana itu? Itu panggilan maknanya untuk ritual. Tapi yang selalu Allah panggil tu, siapa? Bilal dia yang selalu memanggil kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Allah panggil manja kepada kita. Kalau kita dengar suara Nabi Daud meleleh kita, 3 bulan dengar suara lain tak sedap semua. Teringat je suara Nabi Daud. Itu baru percikkan merdu suara Allah tu. Percikkan merdu suara Allah. Kalau kita dengar direct suara Allah kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada kita dengar macam tu. Kekasih yang betul-betul asli. Allah tak pernah. Kekasih yang betul-betul. Kita berkasih dengan makhluk pun dah gila-gila, apa lagi kalau dah. Kita tak nampak lagi kekasih yang maha kekasih. Ini kita kekasih makhluk tu biasa. Kekasih dengan maha kekasih ni lain. Hanya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dia, para wali Allah, dia betul-betul yuhibbunahum kahubillah, wallazina amanu asyaddu hubban. Dicintai ni macam dicinta pada diri dia terlebih lagi. Maknanya dia cinta Allah tu lebih daripada diri dia cinta Allah tu. Yuhibbunahum kahub. Dia sanggup binasakan diri dia kerana cinta pada Allah. Tu ciri-ciri orang yang betul cinta kepada Allah. Allah cinta pada dia. Bukan makna ada kemungkaran, benda-benda tak elok, kita tak maulah. Tak. Dia tak kira. Ada benda yang tak elok Allah suruh dia tanpa dia bertanya, dia tegakkan kebenaran. Dia tak takut siapa-siapa. Dia hanya betul-betul dengan Allah. Dia kuat dia dengan Allah. Dia sentiasa asyik dengan Allah. Disebutkan nama Allah,
bergetar takut campurin rindu. Harapan dia mana pun dia nak buat sesuatu pun, apa pun setiap detik dia nak buat, dia akan Allah redha tak? Allah suka tak? Setuju tak Allah? Itu dulu utama. Kalau dia ada rasa diri dia Allah tak setuju, dia akan berhenti untuk merasakan ada diri dia. Dia akan cari jalan macam mana diri aku ni supaya tak boleh aku rasa ada pun, bila-bila pun. Dia akan cari, minta petua-petua tu daripada Allah, cara-cara dia, supaya dia hidup tanpa merasa ada diri dia. Subhanallah. Allah kurniakan orang macam tu special. Jadi dia tu nak dapat tu, dia kena perjuangan, jihad lawan hawa nafsu. Ya Allah. Kalau jihad hawa nafsu nak dapatkan syurga susah. Tapi ni lagi 1000 kali ganda lagi susah nak dapatkan pencipta kita. Tapi Allah akan memudahkan bila kita betul-betul nak. Pasti akan Allah kita nak Allah. Sebab Allah pun sendiri dia nak suruh kita kembali kepada dia. Irji'i ilah. Apatah lagi kalau kau tak nak pun dia ajaknya, apa lagi kalau kau dah memang nak lagi lah. Sepantas kilat dia tarik kau. Ya. Jadi gitulah kita harapkan kehidupan kita ni sentiasa dengan sama-sama yang pendengar-pendengar YouTube. Kita sama-sama, bukan makna saya dah bebas. Sama-sama kita sungguh-sungguh sentiasa mengesakan betul-betul Allah sampai dinding tauhid. Sampai setiap kita detik hidup kita ni naik turun nyawa kita dalam nyawa kita, dalam roh, dalam sentiasa kita rasakan dia je. Dia je. Nama kita dah tak penting. Orang sebut-sebutlah, tapi kita dah tak mau sebutlah lagi nama kita. Bukan kita hinakan nama kita, sebab dia tu akan membawa kepada keegoan, maknanya keakuan diri nanti. Jadi nama kita tetap ada, tapi kita tak pakai nama kita. Habis nama siapa? Yang ada namanya Allah. Tapi nama kau dengan Aziz. Ya, nama aku ni Aziz, dia yang bagi. Tapi sebenar hakikat segala nama-nama terhimpun di dalam nama Allah. Dia yang ada. Bukan nama ku lagi ada. Nama dia sebenarnya. Sebab nama ku dia yang bagi. Jadi aku nak leburkan nama yang dia bagi supaya yang ada nama dia. Yalah. Sebenarnya memang dia yang ada. Maka tu dia menciptakan nama-nama yang banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nak menceritakan diri dia. Jadi nama Allah tu tadi bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan. Nama diri Allah tu adalah yang mengeluarkan nama-nama tu semua adalah tu diri dia. Dia keluarkan nama apa? Diri dia nak buat sifat apa, pengasih, Ar-Rah. Kalau penyayang, Ar-Rah. Jadi dia tu itu nama-nama yang bersifat, tapi diri ni tadi yang mengeluarkan. Tu yang kita nak duduk kat diri ni tadi. Baru kita lebur kat situ. Bukan kaji, lebur kat situ baru kita nampak nanti akan terjadi sifat Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Jadi macam-macam nama akan terkeluar. Barulah kita tak buat pengakuan kita. Dia yang nak suruh terjadikan Rahman, Rahim, Malik, Qudus sebab kita dah tenggelam, tak ada kita duduk kat dalam tu. Jadi dia nak terjadikan Rahman, Rahim, sifat Dolin, itu semua dia dah. Tapi umumnya kita ni tadi adalah tidak ada. Jadi bila dia adakan, dia akan mengeluarkan, tandanya mengeluarkan sifat Rahman ke Rahim ke. Itulah cerita tu lah. Cerita dia lah tu. Berbanyak nama-nama Allah. Bukan 99. 3,000. Ada yang kata 3,000. 1,000 pada malaikat yang tak ada pada Nabi. 1,000 pada Nabi yang tak ada pada malaikat. 300 Taurat, 300 Zabur, 300 Injil, 99 Al-Quran. Nama-nama Allah Asmaul. Jadi 2,999 satu rahsia pada Allah. Ada yang kata gitu. Tapi menurut apa yang dibagi tahu pada saya dan pada Rasulullah, pada orang-orang ahli Allah, nama Allah tu macam-macam. Hanya itu hasasnya aja. 3,000 nama tu hasas. Dia boleh pecah lagi macam-macam. Setiap nama ada sifat. Kalau Rahman sifatnya apa? Pengasih lah.
Macam mana pengasih dia? Itu sifat dia. Dia memberi. Dia tak kira siapa. Engkau maksiat ke, tak maksiat ke, tetap dia bagi. Mana kita tahu Ar-Rahman gitu. Ya. Jadi macam-macam lah kita kenal dia. Sebalik nama tu ada durian. Di sebalik nama durian, kita kupas, kita makan, kita tahu. Oh, ni di 24. Ya. Di sebalik durian tu ada nama. Di sebalik nama ada rasa. Di sebalik rasa, siapa yang menciptakan rasa tu. Pulangkan balik. Betul? Ada lagi tak benda yang lain? Tak ada lah. Semua lebur. Sebenarnya dia dengan dia. Dia yang ceritakan tadi. Supaya kita makan durian, ingatkan kat dia. Bukan ingat kat rasa tu tadi. Kita makan garam, janganlah kita cari rasa garam tu. Tak payah cari rasa garam. Sebab dah memang masin pun. Allah kan? Cuba kita makan manis. Kita nak cari manis yang tak payah. Kau jangan berhayalah ke situ. Allah jadikan masin dan manis, sedap dan nikmat ke apa, pahit ke, supaya engkau dapat pulang. Engkau lah yang menciptakan. Duduk kat dia lah. Jadi kita makan, ya Allah, durian ni sedap, engkau lagi sedap. Kau makan ni pahitnya ni, ya Allah, kalau lupa engkau lagi pahit. Tukarkan tauhid cepat. Apa dalam kehidupan. Jadi nama akan bertukar kepada Rahman, akan bertukar kepada Esakan. Sebab dari dia turun Rahman tu daripada keesaan dia, diri dia. Diri dia nak mentajalikan Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Dolin, Sesat, semua diri. Jadi kita nak kenal tu diri dia, bukan nak kenal. Bukan kita kaji zat, jangan salah faham. Rasulullah tak bagi kaji zat. Kita tenggelam di dalam dirinya. Kita tak ada yang ada diri. Diri baru kita tahu, baru bernampak, baru kita jelas. Dekat durian tu nama dia yang bagi durian. Ke ada orang lain bagi nama durian? Ya, kita cari pencipta yang bagi. Tahun dulu ni pencipta durian, orang ni nama dia yang menetapkan nama ni durian, orang asli punya. Orang asli siapa bagi ilham? Jadi semua ada kisah-kisah dia. Tak lain awal akhir zahir batin, Allah lah yang menceritakan. Kita ni berangan-angan, kita rasa ada lagi makhluk yang menyusun. Semuanya ada. Tak ada satu la tataharraku zaratan illa, halus zarah yang kita tak nampak dengan mata kita, kena pakai teropong pun, semua atas dia yang bagi hidup. Tak ada kekuasaan semua. Ni perlu bila kita duduk sini baru kita. Begitu pakaian-pakaian, maknanya pengikut Imam Mahdi, pakaian dia gitulah. Sebab Imam Mahdi dia Rasulullah SAW downloadkan akhlak dia. Terus masuk. Terus tu Muhammad bin Abdullah juga nama dia sama. Dia daripada keturunanku, maknanya akhlak dia tu tadi tetap mengesakan Allah. Jadi orang yang dah biasa Fatah At-Tamimi ni, maknanya orang yang di arah timur, Rasulullah bagi tahu, dia bersifat gitu, mengesakan, maka tu dia akan menolong Imam Mahdi, bawa panji-panji hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menyokong Imam Mahdi, penolong. Susah nak dikalahkan sebab dia berpegang kepada tauhid yang betul-betul. Bukan tauhid yang sekadar mulut, tauhid yang macam kita nak tak ada diri kita dah betul. Dia semua wa ramaita iz ramaita lakin Allah ramah. Dia duduk kat semakam tu. Bukan cakap dia berjalan, berdiri, melihat, semua bukan dia. Dia dah mana bolehkan kau yang lihat? Ya, kau nampak dia melihat, sebenarnya dia rasa sendiri dia dah tak melihat, yang melihat tu Allah. Kau tak dapat faham makam orang ni. Sebab engkau tak nak belajar, engkau buta tentang Allah Ta'ala. Bila dia ajakkan, kau persenda-sendakan. Bila dia nak selamatkan kau duduk jauh. Kau fitnah dia kau. Padahal kau nampak dia kebenaran, tapi kau tutup. Kata, mana ada dia tak nampak, dia tak ada apa. Kau tutup. Kau olok-olokkan. Lepas tu kau kata kau tak terima berita ni nanti dekat Padang Mahsyar, biar soalan. Tipu, dusta semua. Allah bila lahir je, orang Yahudi ke, Majusi ke, Islam ke apa, semuanya Allah bagi sampai engkau akhir balik, Allah dah bagi kat dalam kau. Tanpa kau masuk Islam, engkau setiap manusia Allah bagi furqan, maknanya pembeza. Kau makan masin, orang lain pun masin juga.
Kau makan gula, manis. Orang lain pun manis juga. Dan kau tahu kau ni jahat, ni baik. Memang ada di dalam diri manusia. Tak kira lah kau kata kau bukan Islam. Aku mengapa orang Islam tak bagi aku hidayah, ya Allah. Tipu semua. Allah tu adil. Semua kau lahir daripada perut mana pun, kau manusia, Allah dah bagi pembeza. Masin, pahit, apa semua kau tahu. Sama macam orang lain juga. Cuma lagi kau penipu, kau sumum bukmun home, kau tutup, kau buat-buat tak nampak. Engkau tutup. Padahal engkau tahu tu tak elok buat macam tu. Tapi kau layan kau punya sombong. Hati kau berpenyakit, kau biarkan lagi. Kau tak nak rawat masih sikit tu. Kau biar kau disimpan dendam lagi. Lepas tu kau nak cakap tadi, aku tak jumpa kebenaran. Tipu lagi. Tipu je. Bila kau nak kembali kepada Allah? Kembali. Allah tahu. Tak ada kau nak buat alasan aku dilahirkan bagi orang yang bukan Islam. Engkau tak adil, ya Allah. Janganlah menipu. Tak ada. Engkau dilahirkan dengan iman semua. Keyakinan kau kepada Allah. Sebab belum kau lahir lagi, roh kau dengan Allah. Nur Muhammad. Berkitar tawaf kat Nur Muhammad. Tak ada lain yang kau janjikan. Aku nak engkau, ya sifatullah. Nur Muhammad. Kau yang paling best ni. 4,000 tahun kau beriman dah dengan Allah, dengan sifatullah tu. Janji pula tu tak nak. Engkau lah, ya Allah. Masuk je kat dalam tubuh manusia, dah mula kau tak mau. Kau biarkan. Lama-lama zulumat. Bila jadi gelap, cahaya tu kau tutup. Cahaya tu ada, kau tutup. Kau kata mana ada cahaya? Kau nak tipu diri kau sendiri. Jadi sebelum dia tertutup, fazadahumullah marada, sebelum Allah penyakit tu Allah tambah lagi, lebih baik engkau. Allah tak nyaya. Engkau yang menutupi. Allah tetap, sir dia tu tetap ada dalam tu. Sir dia tu menyinar je. Kau tutup macam lampu pelita orang dulu kan, pakai sumbu kan. Tu. Hari-hari kau tak nak cuci, kau biar berbulan-bulan, memang lama-lama mana ada keluar lagi cahaya. Cermin tu dah, sumbu tu dah, asap tu dah. Orang hari-hari buka lagi cermin, nak tukar lagi sumbu, jangan dia berasap lagi kan. Kau biarkan lagi. Kan? Jadi tu pasal kembalilah, innalillahi wa inna. Kembali betul-betul. Jangan kembali itu maknanya cakap je. Yalah, kita kena kembali kepada buku tu cakap ni. Betul-betul macam mana cara dia. Minta pada Allah, nanti Allah akan tunjukkan. Dia hantarkan guru mursyid, dia akan hantar macam-macam nanti. Ini kau tak nak ucapkan, kau kata nantilah, tunggulah aku apa, kau berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata cepat, aku sayang kau, hamba-Ku. Allah merendahkan diri badannya. Wahai jiwa yang tendang, kembalilah kepada aku. Jangan kau rasa ada diri kau lagi. Kau rasa diri kau tak tenang. Aku kesian tengok. Kau tipu diri kau sendiri, sengsara. Jadi Allah tu sayang kita. Tu perbezaan dia. Kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. La. Allah sendiri bagi tahu, Allah sendiri yang soal, Allah sendiri yang jawab. Apakah sama orang mukmin? Orang mukmin ni kekasih Allah, Rasulullah, para sahabat, wali-wali Allah, itu mukmin. Itu orang mukmin. Apa man kana mukminan? Apakah sama Allah Taala orang mukmin? Yang kenal aku yang betul-betul orang mukmin itu. Rasulullah, sahabat yang belajar ilmu ni, itu orang mukmin taraf dia. Dengan orang fasik yang tak mau kenal Allah, dia buta, dia tak mau, dah ditunjuk pun buat-buat tak tahu, buat buta. Itu orang fasik. Allah Ta'ala sama ke? Allah soal, Allah jawab balik. La yastawun. Tidak sama, jauh sekali-kali. Janganlah kita jadi golongan yang tu tadi fasik. Kita nak jadi golongan yang mukmin betul-betul, bukan cakap je. Dalam diri kita betul-betul kita tak mau ada kedirian kita. Nak betul-betul yang adanya keesaan Allah je. Kita nak cari jalan betul-betul hilang lagi, hilang. Sehalus zarah pun tak ada lagi. Tak ada. Kosong lagi, minta lagi kosong. Sebab kita dah dapat, lagi kita kosong, lagi suci, lagi best, lagi ringan. Kesucian ni dia punya nikmat, tak boleh nak cakap kalau orang duduk dalam kesucian ni. Kesucian tu kata Sayyidina Ali adalah ketiadaan diri. Jangan ada merasa diri.
Kesucian ni keikhlasan. Kesucian ni keikhlasan. Dia berdua lah. Ikhlas, suci sama tu. Kalau ada lagi diri kau, tu bukan ikhlas. Kalau kau buat sesuatu untuk kau ingat lagi apa nak dibalas, tu bukan ikhlas. Itu tak ada kesucian. Tapi bila kau buat kau rasakan kemanisan dia yang berbuat, itu kesucian. Itu kesucian. Itu kau akan rasa bahagia dengan Allah. Kau dah rasa hadir Allah Ta'ala, kau tak ada. Itu kesucian, itu keikhlasan. Tak merasa sikit pun ada diri kamu. Ikhlas itu. Tapi kalau kau beramal, kau ingat-ingat lagi amal kau, berapa nak balas ya Allah, itu bukan ikhlas. Itu kau nak ala tuju, lebih baik terang-terang kau cakap. Biar orang tahu kau punya hajat tu. Tapi kalau orang ikhlas, suci dia dah. Allah nak letakkan mana nanti pun, tempat azab ke tempat nikmat ke, dia tak fikir dah. Dia dah dapat Allah tu, dia tak peduli dah Allah nak letak mana. Allah tak akan menyanyi sebab dia dah dapat Allah di dunia lagi. Ya Allah, ini yang Rasulullah nak bagi tahu, berita gembira, mubashshira wa nazir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nikmat yang dia dah tenggelam dengan Allah, tak ada diri dia. Itu yang nak disuruh sampai supaya orang lain tak ilahun wah. Selain daripada itu, tak ada yang lebih. Minta maaf lah, syurga ke nikmat apa pun itu semua. Kalau kita masih lagi rasa tu lagi besar, maknanya kita tertipu lah. Kita dah mensekutukan Allah tu. Kita dah ada kerugian, kita tak sedar. Pasal itu masih lagi ciptaan dia. Kita kena kepada yang itu baru betul tauhid. Tu. Bukan saya cakap syurga tak betul, nikmat ni. Bukan. Mungkin dia jadikan tu supaya jangan kita duduk situ. Dan kita kena tahu yang menciptakan tu lebih mustahak daripada yang diciptakan segala-gala itu. Baik ke buruk ke apa. Jangan kita fikirkan tu. Kita fikirkan sekarang ni semana nak tetap duduk. Jadi tetap ada akan berlaku dalam kehidupan kita, baik buruk. Kita kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi buruk. Jadi kita jangan tertipu main-mainan tu. Itu akan berjadi, mainan tu akan berjalan terus siapa-siapa pun. Tapi orang yang bijak tu dia sentiasa, dia kena baik pun dia dapat nikmat pun dia kata apa? Ya Allah, ini nikmat tak besar lagi kalau dengan kau tu lebih besar nikmat. Durian ni sedap ya Allah memang, tapi kau lebih sedap lagi. Jadi dia tak pengaruh dengan sedap yang diciptakan. Dia terpengaruh selalu dengan yang menciptakan. Kalau dia kena sesuatu sakit ke apa, ya Allah, sakit ni tak teruk sangat ya Allah, ujian ni tak teruk ya Allah. Dia lawan dalam diri tu. Lupa engkau lagi, ada rasa diri aku lagi sakit tu ya Allah. Tolonglah ya. Orang yang dah ada dalam jiwa dia berlaku, ya Allah, ini yang dikatakan tak buta. Ini dikatakan sentiasa dia dah dapat Allah Ta'ala. Dia dah sentiasa dah tenang duduk dia macam Rasulullah, para wali Allah. Dia dah, innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sendiri bagi tahu, aku bersumpah sesungguhnya wali-wali orang kasih, dia dah tak ada lagi rasa duka cita, dia dah sentiasa dapat. Dia nak minta duit beli aiskrim RM10. Ni aiskrim. Bukan kat bawah. Kongsi tau. Tahu tak? Kongsi-kongsi bagi semua adik. Belanja. Tu tadi nikmat demi nikmat yang Allah bagi tu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. 30 kali lebih Allah ulang-ulang. Mana kalau 30 kali lebih, hidup kita ni penuh dengan nikmat sebenarnya. Tapi nikmat dia tadi Allah cuba kita bedah siasat. Allah Ta'ala kata fa bi ayyi ala'i rabbiku ma tukadzib. Rabbikuma di akunya dulu. Sebelum kita nak makan durian, adakah rasa tu datang dulu ataupun durian sampai dulu? Pasti Rabbikuma, dia tu dulu. Bila datang rasa tu, dia dulu kita dulu sambut nikmat tu dengan dia dulu. Baru kita makan benda tu, dia tak akan mensekutukan, tak ajak mensekutukan Allah. Tapi bila datang je, kita dah
tak sambut yang datang kat dalam sir kita ni tadi. Dia yang berkehendakkan untuk kita ke situ. Dia yang berkehendak tu tadi kita tak hadirkan. Kita sampai kepada nafsu kita yang kita beralakan kepada tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita ala kepada kemauan kita rasa. Habislah kita. Jadi kita makan durian, kita rasa durian tu ya. Kita tak alakan. Tapi bila dia datang tu kita dah rasa, ni Allah yang bagi aku. Engkau tu lagi best ya Allah daripada apa yang nak aku. Jangan sekutukan aku. Maknanya dia dah ajar diri dia, datang aja lintasan apa ni dia panggil tadi khatir rabbani daripada Allah tadi. Dia kenal diri, kenal itu khatir daripada Allah. Terus dia sambut alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam. Dia syukurkan kepada Allah, engkau yang memuji diri engkau atas apa yang kau nak tajalikan ni. Jadi apa yang kita buat semua tajali dia lah yang berkehendak, bukan kita. Betul lah maknanya. Hidup kita tak ada apalah, kosong. Dia. Itu baru nikmat. Dia rasa diri, habislah kita. Jadi awal akhir zahir batin kita rasakan dia aja. Wal awalu wal akhiru wa zahiru semua Allah beruntungnya. Itulah sebenarnya orang yang dapat kemenangan, keuntungan yang besar. Ada rasa kedirian dia tadi. Dia amalkan amal lagi amal ni. Hingga kan Allah jadikan tadi perkataan dia perkataan. Allah jadikan penglihatan dia tu penglihatan. Aku menjadi pendengaran dia pendengaran. Kudrat dia dah kudrat. Hingga kan dikata apa? Kun fayakun kan jadikan. Sebab dia tak ada. Semua Allah. Mestilah macam tu kan. Jadi Allah istiharkan begitu. Jadi kau nak adab orang macam tu. Imam Mahdi, tentera-tentera dia semua gitu. Tak ada dah kedirian dia. Itu saya bagi tahu ciri-ciri dia. Terlalu sikit. Sekarang ni dia sembunyikan. Maka tu Yahudi dia nak juga kita, setiap diri kita nak divaksin. Supaya tentera-tentera ni mati jurus dia. Bila dia vaksin nanti, dia punya ingat lah. Yahudi ni, tentera-tentera Imam Mahdi jadi lemah lah. Jadi tak dapat nak tolong lah. Kita dah masuk ke benda batil. Macam-macam lah dia. Tapi dia tak tahu tu orang macam ni dilindungi Allah. Kau enjet pun 100 kali tak jadi apa. Benda batil dia masuk, dia hancurkan. Kan azauqah, dia lenyapkan. Orang macam ni. Jadi kau ingat, semua dah rakyat Malaysia ni dah tak ada dah ahli Allah dah tak ada pengikut Imam Mahdi. Kita boleh menang nanti. Sebab kita dah enjet semua dah. 99% semua dah kena enjet. Dia tak tahu. Allah lindung yang main-main orang macam ni. Tetap jadi juga. Bila jadi Imam Mahdi turun, dia tetap hidup juga dia punya tu. Karamah dia hidup juga. Tapi Allah sembunyikan. Nampak? Dia tak ada nak banggalah dia enjet ke tak ada. Dia bagi dia sama je. Enjet ke tak enjet sama je. Allah. Jadi saya bukan anti vaksin maknanya. Sebab orang-orang ahli Allah ni dia tak takut vaksin lah. Dia enjet lah kau berapa kali pun. Kalau dalam tu ada kebatilan kan, ada jin ke, ada apa benda ke, sihir ke, mainlah sama-sama dengan aku zikir, dia kata. Masuklah. Macam tu sekali dia punya keyakinan dia kan. Enjetlah. Lagi nak enjet apa lagi? Tak ada apa, dia tetap juga tauhid kepada Allah. Benda tu yang takut nak mentauhid dengan Allah dengan dia. Tak nak duduk dalam badan dia. Sebab dalam badan dia dah tak ada lain dah. Kosong. Ini ada. Kalau duduk kan, kau batil. Mesti hancur lah, lenyap. Allah dah kata, qul ja'al haqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apa yang ada nak duduk lagi? Dia pun tak nak. Dia pun dah mengaku diri dia pun batil. Orang dah kenal diri, kenal Allah ni, diri pun batil. Diri dia pun batil. Dia nak hancurkan juga. Dia baca, qul ja'al haqu wa zaqal batil. Batil tu diri dia tak nak. Hancurkan Allah. Lenyapkan aku ya Allah. Karena zahuqa, lenyapkan ya Allah. Diri aku ya Allah, jangan ada diri aku. Yang adanya ihsan kau. Itu cara dia amalkan tadi. Lain dengan cara orang-orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni. Kupasan dia lain. Itu kupasannya Rasulullah punya. Sahabat-sahabatnya kupasan. Wali-wali Allah punya
berdasiasat yang datangnya fahamnaha Sulaiman, yang faham tu datang daripada kepada nabi-nabi punya faham yang kita nak, hingga tak ada was-was lagi dengan Allah. Hakul yakin kamalul yakin dengan Allah, tak ada ragu lagi. Kau lah ini ikut ni, oh ikut ni, orang ragu lagi. Tu ya, baru-baru ni, oh ya Allah, kalau saya nak ceritakan nanti orang kata saya ni benci ulama. Tapi masa ni kena ceritakan. Kalau kita tak cerita ulama yang yang Nabi kata bagi tahu tu, larilah engkau pada ulama ni. Sebab aku lebih takut lagi ulama daripada Dajjal. Ulama macam mana? Ulama yang